Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, iaitu mensyarahkan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 sebagaimana yang tertera di frame live ini, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, kita telah sampai ke muka surat 69, iaitu di dalam membincangkan dalil ketiga bahawa golongan Asy'ariyah Maturidiyah adalah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa ilmu agama ini akan dibawa dari setiap generasi itu uduluhu, oleh golongan yang terbaik, golongan yang adil daripada setiap generasi, yang mana dibawa ilmu agama ini oleh golongan yang menafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang ekstrim, ekstremis dalam agama. Mereka menyelewengkan agama, lalu golongan inilah yang menafikan penyelewengan ini. Dan penyamaran ataupun pembohongan oleh orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang membawa kebatilan. Dan juga menolak tafsiran-tafsiran golongan yang bodoh di dalam agama, tetapi mereka itu sangat berani cuba menafsirkan agama mengikut tafsiran mereka sendiri. Jadi, soalannya, siapakah yang memenuhi ciri-ciri seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu, yang berperanan sebagai penyebar ilmu agama dan sebagai orang yang menjaga kemurnian ajaran agama itu siapa? Jawapan terhadap pertanyaan tersebut adalah majoriti ulama yang mengikut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka lah yang memenuhi, menepati ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Asakir rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa aktsarul ulama'i fi jami'il aqtari alaihi, ay ala madhhabil Asy'ari. Kebanyakan ulama pada segenap pelusuk berada di atasnya, yakni berada di atas pegangan Al-Imam Al-Asy'ari.
wa a'immatul amsari fi sairil a'sari yad'una ilaihi wa muntahiluhu. Dan imam-imam seluruh negeri ataupun seluruh kota. Imam-imam di sini bukan maksudnya imam solat, tetapi yang dimaksudkan adalah a'immatul ilmi, imam-imam dalam keilmuan. Ya, seumpama kita katakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim, bukan kita maksudkan imam solat, tetapi imam di dalam keilmuan. Jadi imam-imam dalam keilmuan di segenap kota, fi sairil a'sar, pada sepanjang zaman, yad'una ilahi, menyeru kepada pegangan Asy'ariyah, wa muntahiluhu, dan berpegang dengan pegangan Asy'ariyah. Humul ladzina alaihim madarul ahkam, dan ulama-ulama Asy'ariyah lah yang kepada mereka lah dirujuk tentang hukum hakam. Wa ilaihim yurja'u fi ma'rifatil halal wal haram, dan kepada mereka lah dijadikan sebagai rujukan untuk mengenal hukum mana yang halal, mana yang haram. Wa humul ladzina yuftuna an-nasa fi si'abil masail, dan ulama Asy'ariyah jugalah yang diberi kepercayaan untuk berfatwa kepada orang ramai dalam masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang sukar, maka ulama-ulama Asy'ariyah lah yang akan dijadikan rujukan fatwa. Jadi sebab itulah saya pernah sebut dalam satu forum berkaitan tentang ciri-ciri mufti. Hendaklah mufti itu orang yang faqih, orang yang mahir di dalam ilmu hukum hakam. Tidak memadai untuk dilantik sebagai seorang mufti itu sekadar dia mahir misalnya dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, atau dia sekadar mahir dalam ilmu tafsir, atau dia sekadar mahir dalam ilmu hadis, atau dia sekadar mahir dalam ilmu bahasa lughah misalnya. Tidak memadai. Bukan kata tak penting, penting ilmu usuluddin, penting ilmu tafsir, penting ilmu hadis, tetapi untuk mengeluarkan fatwa itu dia kena ada malakah fiqhiyah, ada kemahiran di dalam ilmu fiqh. Dia boleh relate antara sumber-sumber hukum, kaedah-kaedah fiqh, membawa kepada pengeluaran fatwa yang bertepatan dengan kehendak syarak. Wa ya'tamidu alaihimul khalqu fi ihdahil mushkilati wan nawazil. Maka orang ramai berpegang kepada mereka, kepada fatwa-fatwa mereka di dalam menerangkan masalah-masalah yang menjadi kemusykilan dan juga perkara-perkara yang baru berlaku. Misalnya lah di zaman kita ni berlaku isu sah ataupun tidak kita melakukan akad nikah secara video conferencing ataupun dikenali sekarang ni sebagai nikah online. Ini namanya nawazil, benda yang baru berlaku, yang belum difatwakan lagi sebelum ini oleh para alim ulama. Maka ulama zaman ini oleh kerana teknologi itu muncul di zaman kita, ini namanya nawazil. Maka ulama-ulama di zaman kita lah yang perlu berfatwa, dan jelas ulama dalam berfatwa perlu cermat berdasarkan kepada, lebih-lebih lagi di zaman kita ini bukan lagi yang berfatwa itu mujtahid yang mutlak ataupun mujtahid yang boleh melakukan tarjih. Ramai-ramai yang berfatwa di zaman kita ini adalah naqil, orang yang menakalkan fatwa ulama-ulama mujtahid dahulu lalu disesuaikan dengan apa yang berlaku di zaman kita. Maka kena sangat-sangat cermat, tidak boleh tergopoh-gapah, tidak boleh didorong misalnya berlomba-lomba untuk popular dengan mengeluarkan fatwa-fatwa baru. Itu sangat berbahaya kepada agama. Tapi ulama Asy'ariyah dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, mereka lah yang dirujuk untuk berfatwa dalam perkara-perkara yang nawazil, yang baru berlaku. Wahal minal fuqaha'i minal hanafiyyati wal malikiyyati wasyafi'iyyati illa muwafiqun lahu aw muntasibun ilaihi aw radin bihamidi sa'yihi fi dinillah. Maka tidakkah para ulama daripada golongan mazhab Hanafi, golongan mazhab Maliki, demikian juga golongan mazhab Syafi'i,
melainkan ulama-ulama ini sama ada mereka, fatwa mereka itu, pegangan mereka itu sesuai dengan pegangan mazhab Asy'ari ataupun manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari, atau memang mereka menasabkan diri mereka, mereka menisbahkan diri mereka sebagai Asy'ari. Kadang-kadang ulama itu tulis Syafi'iyul mazhab, Asy'ariyul i'tiqad. Dari segi mazhab fiqh saya adalah Syafi'i, adapun dari segi akidah saya ikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan mungkin disebut misalnya Syaziliyut tariqah, dari segi tarikat Syaziliyah dan seumpama dengannya. Ulama-ulama kita dahulu mereka mahir dalam ketiga-tiga cabang utama ilmu agama kita, iaitu ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu fiqh dan juga ilmu hakikat, iaitu ilmu tasawuf. Jadi mereka ada mazhab mereka. Kalau dalam akidah boleh katakan rata-rata fuqaha itu adalah bermazhab Asy'ari di dalam akidah. Jadi mereka lah yang dikatakan memenuhi ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Membawa ilmu agama ini daripada setiap generasi itu adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kalau ikut hadis Nabi SAW ini, oleh kerana yang membawa ilmu agama ini daripada satu generasi itu adalah ulama Asy'ariyah, maka mereka lah uduluhu, mereka lah orang yang terbaik, yang adil di dalam menyampaikan ilmu agama. Jadi sama ada ulama-ulama ini bersetuju dengan mazhab Asy'ari ataupun memang mereka menisbahkan diri mereka dari segi akidah kepada manhaj Asy'ari, atau mereka redha dengan usaha yang terpuji oleh orang yang bermanhaj Asy'ari di dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam realiti yang ada, akidah Asy'ariyah ini telah diikuti secara aklamasi oleh para ulama yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Fudalaul Hanabilah, kelompok yang utama daripada yang mengikut mazhab Hambali. Kerana sebagaimana yang kita pernah sebut, mazhab Hambali ini terpecah kalau dari segi akidahnya kepada 3 ataupun 2 pecahan. Kalau kita ambil 2 pecahan, maknanya satu mazhab munazzihah yang melakukan tanzih. Tanzih maknanya mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan dan mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Itu satu pecahan daripada mazhab Hanabilah. Dan satu pecahan lagi adalah cenderung kepada tashbih, terkeliru di dalam mendepani ayat-ayat mutasyabihat, sehingga cenderung kepada tashbih, iaitu menyamakan Allah Ta'ala seumpama makhluk. Pecah 2. Itu secara asas. Tapi kalau kita nak lebih detail lagi, boleh kita katakan mazhab Hambali pecah 3. Kerana yang bermazhab tanzih itu dia ada 2 pendekatan. Bila dia mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat yang tidak layak dengan Allah, sama ada dia mengambil pendekatan tafwid, maknanya dia kata Allah tidak serupa dengan makhluk. Tetapi bila tiba pada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang zahirnya boleh difahami sebagai Allah serupa dengan makhluk, itu mereka tafwid. Mereka mengambil pendekatan menyerahkan makna sebenar kepada Allah Ta'ala. Misalnya dalam bab ayat istiwa, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Tuhan yang Rahman istiwa di atas arash. Jadi apa maksud istiwa di situ? Jadi kalau mereka yang mengambil pendekatan tafwid, mereka kata istiwaan, istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Apakah istiwa yang layak dengan Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa yang dikehendaki dengan istiwa di situ. Mereka tidak memaknakan dengan makna duduk atau makna menetap, tidak. Mereka serah makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka mengatakan nu'minu bihi kama aradallah. Kami beriman dengan ayat tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian, kononnya salaf meletakkan makna zahir, itu adalah satu kekeliruan. Jadi itu satu pendekatan mazhab tanzih. Mereka tanzih dengan cara tafwid, serah kepada Allah Ta'ala. Tak payah bincanglah, makna itu Allah yang lebih tahu.
ataupun yang tanzih ini juga ada yang menambil pendekatan takwil. Takwil di sini maknanya takwil secara tafsili, secara terperinci. Kalau takwil secara ijmali, takwil secara umum, salaf lakukan juga, iaitu takwil dengan makna mengalihkan sesuatu lafaz daripada makna yang zahir, tidak diambil makna tersebut, dialih kepada makna lain kerana ada dalil yang menuntut supaya dialih. Selalu saya bagi contoh, misalnya kalau dalam perkataan bahasa Arab, kalau satu orang Arab berkata, ra'aitu asadan, saya telah melihat seekor singa, maka tentulah kalau begitu sahaja perkataan dia, kita akan memahami singa itu dengan makna zahir, iaitu sejenis binatang buas. Tetapi kalau ada dalil yang menuntut supaya dialih, maka kita tak boleh lagi berpegang dengan makna yang zahir. Contoh dalil yang menyebabkan kita terpaksa alih adalah ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya telah melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Jadi bila ada perkataan di atas mimbar, automatik makna yang zahir sudah jadi tidak sesuai. Kerana sebagaimana yang kita tahu, singa dengan makna binatang buas tidak berkhutbah. Yang melakukan perbuatan berkhutbah ini manusia. Ada pula singa ini bukan cerita kartun ya. Kalau cerita kartun, kita tengok cerita Lion King ya, macam-macam lah, bersembang, berbincang, jangan kata berkhutbah ya. Ini dalam dunia realiti, singa tidak berkhutbah. Jadi kenapa dikatakan singa berkhutbah? Tentulah berkhutbah itu manusia. Kalau manusia, kenapa dikatakan singa? Itu namanya majaz, metaforikal sahaja, untuk memberi gambaran bahawa orang yang berkhutbah itu dia mungkin ada ciri-ciri kesingaan pada dia, mungkin bengis, mungkin berani betul dia berkhutbah ya, terus terang, tidak bermuka-muka misalnya. Itu adalah majaz. Kenapa tak fahami sebagai binatang buas? Sebab ada dalil, ada indikasi yang menunjukkan bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki. Maka demikianlah golongan munazzih yang mencucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk, mereka menafikan makna yang zahir itu, pergi kepada makna yang ada dalam bahasa. Ada kan kita katakan istawa itu kalau dari segi bahasa ada pelbagai makna tidak kurang dari 14 makna. Jadi daripada 14 makna ini, kalau dimaknakan dengan jalasa wastaqarra, itu adalah makna yang zahir, tetapi dalam konteks dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makna itu batil. Maka terpaksa dialih kepada makna lain. Kalau salaf, dialih kepada makna yang diserah kepada Allah. Itu kebanyakan salaf ya. Ada juga salaf yang metod dia sama seperti khalaf, iaitu dialih kepada makna tertentu. Misalnya istawa dialihkan kepada makna istaula, iaitu menguasai ya. Allah Ta'ala istawa alal arsy, makna Allah Ta'ala menguasai arash. Cuma makna menguasai ini dari segi bahasa, okey, memang itu salah satu makna istawa, dan dari segi akidah tidak bercanggah dengan akidah. Bila dikatakan Allah menguasai arash, tidak ada orang Islam yang katakan salah. Memang Allah menguasai arash. Tinggal lagi, kita tidak boleh pasti secara 100% bahawa itulah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana apa? Kerana itu kan ayat mutasyabihat, yang mana kalau ikut satu qiraat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Jadi bila tak ada orang tahu, maka maknanya tak pasti. Macam tindakan kebanyakan salaf serah pada Allah lah, since Allah saja yang tahu. Tapi ada juga qiraat yang dia berhenti bukan pada kalimah lafzul jalalah Allah, tapi dia sambung lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, dan tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maknanya Allah tahu makna ayat mutasyabihat, dan orang yang mahir yang mendalam ilmunya juga tahu makna ayat mutasyabihat. Namun demikian, oleh kerana hanya orang yang mendalam ilmunya tahu makna ayat mutasyabihat, tidak diketahui oleh kebanyakan orang, maka dalalahnya, lafaz itu menunjukkan kepada makna adalah dalalah zanniyah, menunjukkan secara ada keraguan, tak pasti. Dia kalau lafaznya jelas, dia akan jadi dalalah qat'iyah. Misalnya saya bagi contoh dalam bab fiqh,
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami hendaklah mereka beriddah thalathata quru, selama 3 quru. Thalathah maknanya 3, ada satu makna saja. Salasah satu makna iaitu 3. Maka salasah menunjukkan kepada makna 3 tu secara qat'i, secara tidak ada keraguan. Sementara quru dia ada lebih pada satu makna. Quru boleh difahami maknanya haid, quru juga boleh difahami maknanya suci daripada haid. Bila ada lebih daripada satu makna, maka dalalahnya menjadi zonniyah. Lafaz menunjukkan kepada makna tu menjadi ada keraguan. Sebab adakah dikendaki dalam ayat tu maknanya haid, 3 haid, ataupun dikendaki dalam ayat tu maknanya suci, 3 suci. Keraguan daripada sudut itu. Bukan keraguan maknanya ini ayat Quran ke bukan ayat Quran, bukan. Itu ayat Quran, tidak ada keraguan. Tapi apakah makna ayat Quran tersebut? Oleh kerana lafaznya itu mempunyai lebih daripada satu makna, maka datanglah keraguan di situ. Itu kalau dalam bab fiqh. Dalam bab akidah, tentulah kita itu tidak boleh menjadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil di dalam akidah. Kerana akidah ini kita mesti yakin. Yang menunjukkan kepada yang yakin, mestilah dalil yang yakin. Mustahil yang ragu-ragu boleh menunjukkan kepada yang yakin. Jadi oleh kerana akidah itu standardnya yakin, maka dalil yang zonni tidak boleh dijadikan dalil di dalam bab akidah. Apatah lagi ayat mutasyabihat ini, keraguannya itu lebih teruk daripada keraguan yang biasa. Sehingga kan dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna yang sebenar daripada ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Jadi kalau begitu, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, dalil dalam akidah Quran dan hadis yang berstatus qat'i, iaitu ayat Quran yang tidak ada keraguan, yang disebut dalam istilah Al-Quran sendiri, dalam ayat Al-Quran sendiri Allah menyebut sebagai muhkamat. Muhkamat inilah yang menjadi sandaran umat Islam ahli sunnah wal jamaah di dalam akidah. Baik, jadi oleh itu kesimpulannya, 3 daripada 4 mazhab tu kita boleh kata solid. Asy'ariyah Maturidiyah. Hanafi 1/3 Asy'ariyah, 2/3 Maturidiyah. Maliki boleh kata 100% Asy'ariyah. Mazhab Syafi'i boleh kata 100% Asy'ariyah. Mazhab Hambali sebahagian Asy'ariyah, sebahagian mazhab yang tafwid, serah pada Allah Ta'ala, masih lagi ahli sunnah wal jamaah, dan sebahagian pula terpengaruh dengan akidah tashbih, menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Itu yang berlaku kepada mazhab Hambali. Jadi yang mengikut manhaj mensucikan Allah inilah disebut fudalaul Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah yang berkelebihan, yang berkeutamaan. Baik. Dalil yang keempat bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah, ataupun dikenali sebagai golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Di antara sekian banyak aliran yang ada, adalah golongan ini adalah golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah golongan yang dapat hidayah. Siapakah golongan yang dapat hidayah? Kita rujuk dalam Al-Quran, Suratul Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, pasti benar-benar kami akan memberi hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Jadi kalau kita tengok bahasa Arabnya, kalimahnya asalnya hada yahdi. Dia memberi hidayah. Kalau kami, nahdi. Tiba-tiba kalimah nahdi, kami iaitu Allah Ta'ala bagi hidayah itu, diapit oleh 2. Satu lam. La nahdi. Asalnya nahdi. Jadi la nahdi. Itu namanya lam qasam, lam sumpah. Kemudian di hujung itu pula diapit dengan nun takkid, nun yang menunjukkan emphasize. Jadi dahlah di depan tu lam qasam, lam sumpah, hujung pula ada nun takkid. Maka memang benar-benar pastilah orang yang berjihad di jalan Allah ini, Allah akan bagi hidayah kepada dia. Tapi pastikan di jalan Allah, bukan atas nama jihad membunuh orang Islam, membom orang Islam, menyembelih orang Islam sebagaimana yang dilakukan oleh golongan ISIS, itu bukan jihad.
Kalau macam itu tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul-betul orang yang berjihad fi sabilillah, yang berperang melawan orang kafir di medan peperangan, yang itu dijanjikan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat ya di muka surat 71. Ayat di atas memberikan penjelasan, memberikan gambaran bahawa orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, maka Allah memberikan hidayah dan petunjuk, dan Allah akan selalu memberikan pertolongan dan ma'unah. Ma'unah tu bahasa Arab lah ya. Pertolongan juga makna dia. Di dunia Allah bagikan pertolongan, serta di akhirat Allah berikan pahala dan pengampunan. Maka berkaitan dengan jihad di atas yang dikatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad pada menuntut redha kami itu, para ulama memberikan makna jihad dengan dua makna. Secara asasnya jihad terbahagi kepada dua jenis jihad. Al-jihadu jihadani. Jihad itu ada dua jenis. Pertama, jihad dengan menggunakan lisan dan qalam, menggunakan lidah dan juga penulisan. Inilah dinamakan jihad melalui perdebatan ilmiah, menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jadi ada orang komplain, adalah ustaz, bulan-bulan puasa ni tak payahlah cerita tajuk-tajuk macam ni. Ini akan bawa nanti orang berdebat dan sebagainya. Memang begitu. Ini satu bentuk jihad, dan jihad ini kita tahu tidak terhenti kerana alasannya bulan Ramadan. Ya? Oleh kerana bulan Ramadan, dahlah kita tak payah berjihad. Dia tidak akan jadi begitu. Bahkan, kalau dalam sejarah Islam, ada sebahagian peperangan itu berlaku di bulan Ramadan. Jadi walaupun bulan Ramadan, kita masih dituntut berjihad, termasuklah berjihad dalam bentuk ilmiah. Membawa hujah-hujah perdebatan secara ilmiah, menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Apa tujuan? Tujuannya semata-mata menegakkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan air muka orang, ataupun untuk menaikkan sum'ah, populariti diri kita sendiri. Na'udzubillah, itu bukan tujuan perdebatan ilmiah. Ataupun nak melakukan character assassination, menjatuhkan pribadi orang lain, ataupun kita nak supaya orang angkat kita pada satu jawatan dan satu kuasa dan sebagainya. Bukan. Jihad ilmu, niat dia mestilah semata-mata kerana Allah, yakni untuk menzahirkan kebenaran dan untuk mengalahkan kebatilan. Itu tujuan berdebat secara ilmiah. Perdebatan untuk menegakkan kebenaran ini selalu dimenangi oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam bab ilmu fiqh, ataupun ilmu akidah, ataupun ilmu usul fiqh, baik perdebatan secara dialog dalam forum yang terbuka, maupun perdebatan secara polemik melalui karya tulisan ilmiah, jelas dimenangi oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, baik dari segi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Begitu juga kalau dari segi akidah, dimenangi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Baik. Yang kedua, jihad dengan bentuk peperangan. Yang ini memang jihad yang secara zahirnya mengangkat senjata, menghadapi musuh-musuh agama yang ada di pelbagai perbatasan negara-negara Islam. Kan misalnya dahulu negara Islam di sana ada bersempadan, ada di sana negara kafir. Ataupun kalau kita boleh bayangkan di zaman kita sekarang ni, misalnya ini negara Palestin, ini negara Israel, dia sempadan. Tapi ada permusuhan di situ. Jadi ada yang berjihad mempertahankan perbatasan negara. Dalam hal ini, peranan ahli sunnah wal jamaah sangat dominan. Maknanya, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, yang berperang melawan orang kafir itu, tak lain tak bukan adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Yang itu berbeza dengan aliran-aliran lain, seperti Syiah. Syiah tidak ada catatan berjihad melawan orang kafir. Seperti Khawarij. Khawarij juga tidak ada catatan mereka berperang melawan orang kafir. Dalam catatan sejarah, apa yang berlaku? Yang berlaku dalam catatan sejarah adalah setiap pedang yang dihunus oleh aliran-aliran pecahan ini pasti akan dihunus untuk membunuh kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Lihatlah daripada zaman awal, Syiah bangkit, Khawarij bangkit, yang mereka bunuh orang Islam. Bahkan di zaman awal-awal Khawarij, yang mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi.
Demikian juga golongan Syiah yang mereka benci, yang mereka perangi adalah sahabat-sahabat Nabi. Bukan mereka angkat senjata berperang dengan orang kafir. Mereka angkat senjata untuk memerangi orang Islam sendiri di negara-negara Islam. Berbeza sekali dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Bila Asy'ariyah Maturidiyah mengangkat senjata, itu adalah untuk menentang orang kafir. Jadi, ini tercatat dalam sejarah. Bukan satu benda yang boleh dinafikan. Kamu boleh sendiri cek dalam sejarah yang menjadi pejuang-pejuang Islam yang berjihad melawan orang kafir siapa. Tapi kalau pergi bom orang Islam sendiri, pergi bunuh mufti, pergi sembelih ulama, itu boleh berlaku oleh golongan Syiah, boleh berlaku oleh golongan Wahabi, kerana mereka ini ciri-ciri walladzina jahadu fina itu tidak ada pada mereka. Orang yang berjihad pada menuntut redha Allah itu bukan dengan cara bunuh orang Islam. Itu tidak dinamakan jihad. Maka oleh kerana itu tidak dapat janji lanah diyannahum subulana, nescaya kami akan beri hidayah kepada dia, itu tidak dapat kepada mereka. Kerana mereka bukan termasuk dalam alladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina adalah orang yang berjihad melawan orang kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama Asy'ariyah sepanjang zaman. Kalau sebelum Asy'ariyah muncul, of course lah, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, mereka juga mengangkat senjata juga melawan orang kafir, bukan melawan sesama orang Islam, tidak. Baik, seterusnya keutamaan ahli sunnah wal jamaah. Selesai 4 dalil, 4 bukti bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itu memang mereka itu merupakan ahli sunnah wal jamaah. Mana dia 4 dalil tadi? Tuan-tuan boleh rujuk semula ya, untuk kita simpulkan yang dikatakan 4 dalil bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kena patah balik di muka surat 50. Muslimin muslimat, kalau untuk summarize semula, yang dikatakan dalil ahli-sunnah wal jamaah itu bermula di muka surat 50. Dalil yang pertama adalah mereka itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil yang kedua adalah mereka itu juga berpegang teguh dengan konsep al-jamaah. Lalu diterangkan, pertama pegang dengan sunnah, kedua pegang dengan al-jamaah. Makna al-jamaah itu dibuktikan satu persatu, kesemuanya ada pada Asy'ariyah Maturidiyah. Itu pertama disebutkan aliran al-jamaah, yang kedua mereka mengikut kepada ijma' ulama', yang keempat, yang ketiga mereka ini merupakan orang yang memelihara kebersamaan dan kerukunan sesama mereka, itu ciri al-jamaah. Dan yang keempat daripada ciri al-jamaah adalah mereka ini merupakan as-sawadul a'zam, merupakan majoriti umat Islam. Itu dalil yang kedua, berpegang dengan konsep al-jamaah. Dalil yang ketiga yang menunjukkan Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka inilah golongan yang membawa ilmu agama ini daripada satu generasi ke satu generasi adalah ulama-ulama Asy'ariyah. Dan dalil yang keempat bahawa mereka ini golongan yang mendapat hidayah, firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, mereka nescaya kami akan beri hidayah kepada mereka. Sejarah mencatatkan yang melakukan jihad melawan orang-orang kafir ini tidak lain dan tidak bukan adalah ulama-ulama dan juga orang-orang awam di kalangan Asy'ariyah. Sementara golongan selain daripada Asy'ariyah seperti golongan Syiah, seperti golongan Khawarij, mereka mengangkat senjata bukan untuk memerangi orang-orang kafir, tetapi untuk memerangi orang-orang Islam. Hati-hati di zaman kita, kalaupun kita tidak mengangkat senjata dengan erti kata yang sebenar, tapi kita ada di sana namanya senjata politik. Jangan sekali-kali kita mengangkat senjata politik kita itu untuk memerangi orang Islam sendiri. Kerana dibimbingi ciri-ciri luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu akan berlaku kepada kita. Sebaliknya, senjata politik itu kita gunakan untuk menguatkan orang Islam dan melawan kepada orang-orang kafir. Baik, selesai 4 bukti bahawa
Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Bukti yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Bukti yang kedua adalah mereka berpegang dengan ciri-ciri al-jamaah yang 4 itu. Bukti yang ketiga, mereka inilah golongan yang membawa ilmu Islam ini daripada satu generasi ke satu generasi. Dan bukti yang keempat, mereka lah yang berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum suburana. Orang-orang yang berjihad pada jalan kami, menuntut redha kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, beri hidayah kepada mereka. Baik, seterusnya, keutamaan ahli sunnah wal jamaah. Pegangan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi merupakan representasi ahli sunnah wal jamaah, merupakan representasi Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Sudah barang tentu, mazhab manhaj ini memiliki sekian banyak keutamaan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan saja kita itu berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, elok juga kalau kita tahu apakah kelebihan golongan ahli sunnati wal jamaah. Jadi antara dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan pegangan Asy'ariyah Maturidiyah adalah sebagaimana berikut. Ini tadi dah selesai membuktikan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, bukannya golongan Wahabi. Tetapi di sekarang ni kita nak pergi lebih daripada itu, kita nak melihat kelebihan golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini pada neraca Quran dan sunnah. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Suratul Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi. Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, na'udzubillah min zalik, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum. Kaum ni macam mana? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah kasih kepada mereka, cinta kepada mereka, dan yuhibbunah, mereka juga kasih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti, kerana Allah tidak akan cinta kasih kepada orang yang dia tidak redha. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahawa apabila orang-orang yang beriman menyatakan murtad atau keluar dari Islam, sebagaimana yang berlaku setelah umat Islam berpecah belah kepada pelbagai aliran, ketika itu ada yang seolahnya telah meninggalkan agama dia, seperti yang berlaku pada golongan Qadariyah, menafikan takdir Allah, menafikan rukun iman. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Kaum ini Allah cinta dan mereka cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan dengan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah? Maka maksud daripada Al-Quran ini terbaiknya difahami daripada Al-Quran sendiri atau difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menjelaskan, An Iyadul al-Ash'ari qala lamma nazalat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumu hadha wa asyara ila Abi Musa al-Ash'ari. Daripada Iyad al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika ayat ini turun, ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, maksudnya Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ketika turun ayat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjukkan, mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dengan sabda baginda, hum qaumu haza. Mereka yang diceritakan dalam Al-Quran ini sebagai Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah adalah kaum lelaki ini, kaum Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Habis apa kaitan pula dengan Asy'ariyah? Yang dipuji oleh Nabi SAW adalah kaum Abu Musa al-Ash'ari. Apa pula kaitan dengan Asy'ariyah? Cuba lihat. Hadis di atas memberikan penjelasan bahawa kaum Abu Musa al-Ash'ari adalah kaum yang dicintai oleh Allah. Mana tahu? Nabi SAW bagi tahu, hum qaumu haza.
Jadi kombinasi daripada makna ayat Al-Quran dengan penerangan daripada Nabi SAW, jelas kaum Abu Musa Asy'ari itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah. Maka hal ini berarti mengantarkan kepada kesimpulan bahawa pengikut mazhab Al-Asy'ari juga adalah kaum yang dicinta oleh Allah dan mereka juga cinta kepada Allah. Kenapa begitu? Yang dikatakan dalam hadis adalah kaum Abu Musa Asy'ari, bukan pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Macam mana boleh jadi begitu? Hal ini didasarkan pada kenyataan bahawa setiap terjadi penisbahan kata kaum kepada seorang Nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksudkan adalah pengikut Nabi tersebut. Bila Al-Quran kata kaum Nuh, kaum Musa misalnya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, jelas bukan kaum daripada sudut pertalian darah. Kalau kaum daripada sudut pertalian darah, itu ramai saja yang ada pertalian darah yang orang kampung situ, tapi tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam misalnya, tidak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi bila Al-Quran gunakan istilah kaum, itu merujuk kepada pengikut. Misalnya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bukan kaum Nabi Muhammad SAW daripada sudut darah, kerana Salman Al-Farisi orang Parsi, sedangkan Nabi SAW orang Arab Quraisy. Demikianlah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau Habsyi, orang hitam, orang Afrika, bukannya orang Arab. Jadi kalau daripada sudut lineage darah itu bukan kaum Nabi SAW. Tetapi bila Al-Quran sebut kaum seseorang Nabi, itu bukan merujuk kepada lineage darah, blood lineage bukan, tapi merujuk kepada lineage dari segi ikutan. Jadi kaum seorang Nabi adalah pengikut kepada Nabi tersebut. Jadi menggunakan cara Al-Quran menisbahkan kaum, demikianlah kita memahami sabda Nabi SAW. Sudah barang tentu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut mazhabnya termasuk dalam kaum Abu Musa Asy'ari, sehingga secara tersirat masuk dalam konteks ayat di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah ahli tafsir Al-Quran yang terkemuka, yang hebat, yang terkenal dengan tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum Al-Quran. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya, qala al-Qushairiyu fa'atba'u Abil Hasani min qawmihi lianna kulla mawdi'in udifa fihi qawmun ila nabiyyin urida bihi al-atba'. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir yang masyhur, mengatakan bahawa Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa pengikut-pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari itu adalah kaum beliau. Walaupun bukan satu bangsa, satu keturunan, tapi mengikut dari segi pegangan dan manhaj, itu disebut sebagai kaum. Kerana setiap tempat yang mana dinisbahkan kaum kepada seorang Nabi dalam Al-Quran, pasti dikenaki adalah maknanya pengikut. Jadi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah zuriat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, kaum dengan makna lineage, dan pengikut Imam Abu Musa Al-Asy'ari pula adalah kaum kepada pengikut kepada Imam Abu Hasan Asy'ari pula adalah kaum Abu Hasan Asy'ari dengan konteks makna yang dipakai dalam Al-Quran, iaitu kaum bermakna pengikut. Perkataan Al-Imam Al-Qushairi di atas senada dengan pernyataan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Risalatul Asy'ariyah yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibn Asakir Ad-Dimashqi dalam Tabyin Kazibil Muftari ketika menkomentari hadis yang sama. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa sabda Nabi SAW tentang kaum Abu Musa Al-Asy'ari tersebut ada kaitannya dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya, yang merupakan majoriti umat Islam semenjak daripada itu sehinggalah ke zaman kita sekarang. Jadi itu dalil pertama, bukan dalil mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah, sudah selesai. Tapi ini lebih kepada dalil menceritakan kelebihan Asy'ariyah Maturidiyah itu sendiri sebagai ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah malam besok kita akan lihat pula dalil yang kedua, hadis
daripada sahabat Nabi Bishrin Al-Khathami, yang berkaitan tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ada kaitan dengan pembukaan kota Konstantinopel. Itu kita akan huraikan pada kuliah yang seterusnya malam besok insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.